Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين أما بعد. Yang saya kasihi Ustaz Tirmizi, yang saya kasihi ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya, tuan-tuan guru, asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Masjid Kelana Jaya ni tak asing bagi saya. Tapi saya tak pernah dijemput. Tapi sekarang baru dijemput. Terima kasihlah jemput saya. Saya selalu datang ke sini. Ada saudara saya. Ada di sini, saudara saya. Kebanyakan dia orang duduk di sini ni lama-lama dah. Hampir 50 tahun lebih. Kira tu semua ni nampak ayahanda saya, abang-abang saya. Saya pun taklah muda sangat, ada cucu dah tuan-tuan. Menantu dah ada 2. Umur 50 lebih Nampak muda 50 lebih lah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah dapat bersama tuan-tuan. Tajuk yang diberi berkorban apa saja. Macam lagu P. Ramlee pula. Saya nak ceramah apa berkorban apa saja. Korban ni dalam bahasa Arab, korban. Maksud dia apa? Kalau kita ambil kata dasar qaraba, maksud dia qarib. Tujuan korban ni untuk kita dekatkan diri. Dengan siapa? Dengan Tuhan yang mencipta kita. Ambil dalil daripada surah Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kepada Tuhan kamu dan anhar. Anhar maksud dia korban. Korban ni untuk kita dekat diri dengan Allah. Sehingga dalam satu hadis Muslim disebut orang yang nak melakukan korban ini disunatkan pada esok 1 Zulhijjah tidak menanggalkan bulu dan tidak memotong kuku. Tu disunatkan. Orang yang nak buat korban sehinggalah disembelih akan binatang korbannya. Sunnah Nabi SAW. Jadi jangan cukup bulu jangan kerat kuku. Ni ada hadis Nabi, riwayat Muslim tuan-tuan. So, ini menunjukkan bahawa korban ini tuan-tuan ialah sunat muakkad bagi kita mazhab Imam Syafi'i. Sunat muakkad. Maksud dia sangat dituntut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bulu binatang korban itu, segala ada yang ada pada sisi binatang korban itu, darah yang mengalir, semuanya akan menjadi saksi untuk orang yang korban itu di akhirat nanti. Dan disebut dalam hadis Bukhari, darah yang mengalir tumpah di atas tanah, darah binatang yang jatuh tu akan mengampunkan dosa orang yang buat korban. Sebab tu kita disunatkan tengok, menyaksi ketika korban dijalankan. Tengok tu tuan-tuan, darah yang mengalir ampun dosa kita. Kita banyak dosa tuan-tuan, mana tak ada dosa. Sebab tu tuan-tuan, cara paling mudah nak ampun dosa, buat korban, kan? Paling mudah lagi apa dia tuan-tuan? Disunatkan kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Siapa yang puasa pada 9 Zulhijjah, pahala dia 2 tahun, amain. 2 tahun tuan-tuan. Jadi 2 tahun tak payah puasa dah. Banyak pahala. Jangan tuan-tuan. Kan? Nak menunjuk kata hebatnya Zulhijjah ni. Ketika mana kita kena korban? Ketika terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Habis ketika jatuhnya matahari pada 13 Zulhijjah, pada hari tasyrik. Kalau boleh tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, siapa ada duit, buatlah korban. Sekarang ni satu bahagian lembu, tak silap saya 650. Bukan tiap hari, bukan tiap bulan. Setahun sekali aja. 650 ni bahagi dengan 365 hari. Tuan-tuan bayang berapa sen aja kita, berapa ringgit aja kita simpan tiap hari. Takkan tak boleh buat mengampunkan dosa kita? Rugi tuan-tuan. Sebab tu dalam hidup kita ni nak buat apa kena korban.
Kena korban. Ni tuan-tuan nak datang majlis ilmu ni. Selalu ramai macam ni ke? Ataupun tak ramai? Ustaz Tarmizi goleng kepala tu. Alhamdulillah, malam ni ramai. Kerana apa? Ada orang korban, tuan-tuan. Dia sibuk yang lain, datang juga hari ni. Korban, kena korban. Menuntut ilmu ni, tuan-tuan, bukan mudah. Dia perlukan pengorbanan. Sebab tu Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi. Ataupun dalam hadis yang lain. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan masuk syurga. Ni, nak datang majlis ilmu ni, kena korban, tuan-tuan. Korban masa, ruang, kan. Korban kenderaan, minyak dan sebagainya. Masa kita duduk di rumah, tengok TV datang. Ni, memudahkan untuk ilmu. Alhamdulillah, ada orang jawatan kuasa membenarkan saya ceramah. Allah sedia syurga untuk dia. Ni, malam ni nak ada ceramah. Siap, vacuum siap. Ni, vacuum ni. Siap tu dapat pahala. Kan, ni PA system punya sedap. Saya duduk belakang tadi, tiba-tiba dengar suara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suara ni pernah dengar ni. Rupanya Ustaz Tarmizi, aku tak edit ceramah tu. Menggerunkan saya. Ni orang hebat ni. Saya tempah dia untuk datang tempat saya. Tak datang-datang. Teruk je dia. Sibuk sungguh lah. Kena pergi tempat saya ni, kan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ni, korbankan masa tuan-tuan untuk menuntut ilmu. Memudahkan program ilmu. Sebab apa kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab kuning lah. Saya mengaji pondok, tuan-tuan. Bukan mengaji apa pun. Mengaji kitab-kitab pondok. Kalau buka kitab yang pertama apa? Dia tulis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi faham agama. Kemudian disambung. Wa innamal ilmu bita'allum. Adapun ilmu tu kena mengaji. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah kita Masjid Al-Hidayah ada program ilmu. Ilmu ni kena mengaji, kena berguru. Jangan tuan-tuan kita mengaji dengan kitab. Kalau mengaji dengan kitab, kalau kita dah ada basic okey, baca kitab tak ada masalah. Tapi kalau tak ada basic, baca kitab, asyaitanu syaikhuhu. Syaitan akan guru kita. Sebab tu kena berguru. Wa innamal ilmu bita'allum, mengaji. Macam tuan-tuan tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dia siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, tuan-tuan, ketika mana dia lahir, matinya sahabat Nabi nama Malik bin Anas. Ingat tak Malik bin Anas? Malik bin Anas ni sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Anas bin Malik. Bila mati Anas bin Malik, maka lahirlah Malik bin Anas, Imam Malik. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Kita tengok. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Kita kadang-kadang bergaduh mazhab. Bab furuk ni. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i duduk di Basrah, berjalan, berguru ni, berjalan kaki. Berjalan naik unta, naik kenderaan. Itu aja yang boleh. Masa tu tak ada Lamborghini. Tak ada kapal terbang. Naik unta, naik kuda. Sampai saja di Madinah, Imam Malik, tuan-tuan, dia tak pernah pergi luar negara. Dia tetap duduk, tapi ilmunya kal bahar, macam lautan. Dan Imam Syafi'i ni, kalau siapa pergi Mesir, tuan-tuan tengok dekat kubur Imam Syafi'i ni ada macam masjid yang orang buat. Di atas masjid tu ada kubah. Di atas kubah tu diletak bahtera kapal. Saya tanya orang yang jaga masjid tu, kenapa ada kapal Safinah ada atas tu? Dia kata melambangkan bahawa Imam Syafi'i seperti mana lautan ilmunya, dan kapal duduk di atas lautan. Punya dahsyat Imam Syafi'i. Ada orang hina Imam Syafi'i. Tu Imam Syafi'i tu berguru dengan Imam Malik. Dia berjalan daripada Basrah sampai Madinah. Sampai-sampai tuan-tuan jumpa pembantu. Ketuk pintu, jumpa pembantu. Madza turid, kamu nak apa? Aku nak jumpa Imam Malik bin Anas. Nak buat apa? Nak mengaji Al-Muwatta'. Tuan-tuan tahu tak Al-Muwatta'? Al-Muwatta' ni siapa boleh mengajar, hebat. Siapa boleh mengajar, hebat Al-Muwatta' ni. Kalau kita mengaji paling simple ni tuan-tuan, Al-Muqtasad Ibnu Abi Jamrah tu kira okey lah. Riyadhus Salihin pun kira okey lah. Kalau Al-Muwatta' ni, kira hebat tu guru tu, kan? Ni nak mengaji Al-Muwatta' kepada Imam Malik bin Anas. Tak apa, duduk sekejap, saya pergi jumpa. Dia masuk. Tok Guru, ada apa? Ada seorang nak jumpa. Saya tanya dia tadi, namanya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Syafi'i, kenapa nak jumpa aku?
Dia nak mengaji Al-Muwatta. Tak apa. Kamu bagi jumpa dia, kata nak mengaji Al-Muwatta, suruh baca dulu. Ni, nak mengaji suruh baca dulu. Pembantu dia keluar. Wahai Imam Syafi'i, nak mengaji Al-Muwatta, Imam Malik kata, baca dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta itu di sini. Dalam kepala dia dah. Tak payah baca. Macam tuan-tuan lah, pengikut Imam Syafi'i, saya nak mengajar, apa pun tak bawa. Semua dalam ni dah. Semua ustaz nak ceramah saya dalam ni. Tuan-tuan pengikut Imam Syafi'i, memang hebat-hebat semua. Semua dalam kepala otak dah tuan-tuan. Itu nak beritahu kata, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Allahu Akbar tuan-tuan. Hebatnya berguru. Sebab tu kita kena berguru. Wa innamal ilmu bita'allum. Mengaji. Kerana apa? Bila mengaji tuan-tuan, baru kita tahu. Okay, korban. Nak sembelih dekat mana? Boleh tak sembelih dekat kaki, boleh makan tak? Tu kena ada ilmu. Kan? Binatang korban sembelih dekat kaki, boleh makan tak? Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita nak sembelih lembu ni, sembelih mana paling elok? Yang elok lah, di masjid ke di rumah? Saya kata di masjid pun tak boleh, di rumah pun tak boleh. Tu macam mana? Sembelih di tengkok. Semua boleh makan, tuan-tuan. Saja buat lawak kan. Ni kena ada ilmu. Menunjukkan bahawa binatang macam mana kita nak. Ni kena ada ilmu. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan benda yang penting. Orang yang ilmu ni Allah kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, orang yang ilmu beberapa darjat Allah angkat. Sebab tu kita kena ada ilmu. Jangan kata ilmu aku ni dah cukup. Dah. Lagi mengaji, lagi tak cukup. Lagi mengaji, lagi tak tahu. Saya tuan-tuan, setiap bulan 12 saya akan pergi ke Mesir, pergi berguru. Baru ni dengan Syekh Rifat Fauzi. Nak ambil 20 hadis dah. 20 hadis mengaji dengan Syekh Rifat Fauzi. Tuan-tuan kalau jumpa Syekh Rifat Fauzi, tuan-tuan tahulah di Mesir. Ni, bilik dia tu sini, besar ni, yang perempuan ni. Semua kitab. Saya masuk-masuk, ya Syekh kathir, apa nama, kitab banyak saya tahu. Allah banyaknya. Rupanya kitab tu bukan kitab dia baca. Tuan-tuan tahu apa? Kitab dia tulis. Tu sebesar ruang ini. Kita tulis 3 buku, berlagak nak mampu. Benda-benda orang utara ni mampu saja kan. Tuan-tuan kata kasar tak? Orang utara ni kalau mampu tu biasa. Kami ni kalau bangun pagi letih nak mampu. Lepas tu lapak nak mampu. Lepas tu mengantuk nak mampu. Lepas tu tidur, memang mampu terus tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan kata saya kasar. Itu biasa orang utara. Satu lagi bahasa orang utara, tuan-tuan tengok Tun Mahathir. Lagu mana? Itu biasa dia. Lagu mana? Kita ni nak buat lagu mana? Kalau dah jadi lagu mana? Lagu mana tu bukan dia nak nyanyi. Maksud dia lagu mana tu apa dia? Biasalah lagu mana. Pernah pengetua saya duduk lagu mana, ada seorang angkat tangan, Puan Hajah, kita nak nyanyi lagu apa? Dia kata. Itu biasa orang utara. Satu lagi, apa nama? Tengok Tun Mahathir kan? Ni apa nama? Ni kalau dah jadi, apa nama? Apa nama? Bukan dia tak tahu nama. Sebenarnya itu kalimah yang paling mudah untuk orang utara. Apa nama? Satu lagi tahu apa dia? Tak tahu. Orang utara. Tak percaya tuan-tuan. Pergi dekat utara kan? Mana-mana jabatan kerajaan. Tuan-tuan pergi buat macam terkejut sikit. Pergi kat klinik tu kan? Jalan, patah balik. Nanti nurse duduk tengok. Nurse tu kata apa? Ni duk pergi balik ni. Nak buat apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu tuan-tuan. Sebab tu di utara dia tak tahu apa. Letaklah calon apa dia pangkah semua. Tu orang utara dia tak tahu. Tu kena faham bahasa saya. Jangan kata kasar. Tu. Tak mana dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah. Bila kata Syekh Rifat Fauzi ni kitab yang dia tulis. Saya tengok ambil semua kitabnya. Ya Allah, semua khulasah. Dia tuan-tuan ni Sahih Bukhari tu dia buat khulasah lagi. Allah, saya kata ya Allah ilmu, tapi tuan-tuan punya dahsyatnya walaupun ilmu tu punya dahsyat. Kita pergi salam nak cium tangannya dia tak bagi. Dia tak bagi tuan-tuan. Kita pegang nak cium dia tak bagi. Rupanya hormat seorang guru macam mana? Cium dahi dia. Saya pegang kepala dia, cium dahi dia, dia bagi.
Dia tak bagi cium tangan dia. Kita tuan-tuan kadang-kadang ada lah kan. Ada lah, saya tak tahu pernah jumpa pegang. Selemah perut lah tuan-tuan. Agak-agak patutlah hormat ni kan. Ni dia, kita pegang cium dahi dia. Itu akhlak. Sebab tu tuan-tuan, kena menuntut ilmu. Dan pernah saya tanya dalam YouTube, saya nak ambil sanad Fatihah, pernah duduk tuan-tuan, selama 10 hari nak ambil sanad Fatihah. Tuan-tuan, Fatihah pernah tak berguru? Ni, kadang-kadang sembahyang ni, pernah tak pergi jumpa syekh, baca yang betul ni? Baru ni ada seorang jumpa saya, Ustaz, cuba tengok Ustaz, apa yang saya baca betul tak? Rupanya 60 tahun umurnya, dia baca tuan-tuan, doa iftitah tak betul. Tuan-tuan, kita kena berguru. Dia baca kat saya, tuan-tuan tahu dia baca apa? Wa ana minal musyrikin. Last sekali, wa ma ana minal muslimin. Saya kata, Pak Cik, berapa lama dah semayang? 60 tahun. 60 tahun semayang. Kan? Wa ma ana minal musyrikin. Betul tak? Wa ana minal muslimin. Rupanya dia tertukar. Wa ma ana minal, dia wa ana minal musyrikin. Dan aku ni orang musyrik. Wa ma ana minal muslimin. Dan aku bukan orang Islam. Terbalik. Sebab tu kena mengaji tuan-tuan. Sebab tu saya berguru ni tuan-tuan, nak dapat surah Fatihah 10 hari. 10 hari pergi talaki. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, saya cerita dalam YouTube ada. Tuan-tuan masuk daripada Babu Salam tuan. Tuan-tuan tengok tiang nombor 10. Tiang nombor 10 dia tulis Asyarah tu kan, 10. Tuan-tuan tengok, di situ ada seorang syekh. Sekarang ni anak murid dah. Saya pergi 2006. Syekh nama Syekh Ubaidillah. Allah umur 120 tahun. Ni janggut tersusun rapi. Yang paling hebatnya untuk guru ni, dia hafal Quran, dapat sanad daripada Abdullah bin Abbas. Kan Abdullah bin Abbas tuan-tuan tahu kan, Nabi pegang kepala dia. Apa Nabi doa kepada Abdullah bin Abbas? Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ja'alhu min ibadikas salihin. Ingat tak doa ni? Doa kepada Abdullah bin Abbas. Doa kepada Anas bin Malik. Nabi pegang kepala dan dada dia. Tuan-tuan tahu tak apa dia? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Pernah dengar tak doa ni? Bacalah untuk anak kita, tuan-tuan. Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ja'alhu min ibadikas salihin. Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ini Abdullah bin Abbas, dapat daripada Abdullah bin Abbas ni turun sampai ke bawah sanad Al-Quran. Saya pergi berguru dengan dia 2006. Mata dia buta, umur 120. Sekarang ni anak dia tak ada dah, meninggal, anak murid dia. Tuan-tuan pergi tiang nombor 10. Saya pun pergilah. Anak murid dia ramai macam ni. Baca Quran daripada 7 pagi sampai pukul 1 tengah hari, masuk waktu Zuhur. Anak murid dia datang, hafal Quran. Dia dengar aja, mata buta. Dia tak boleh bangun dah, duduk aja. Umur 120 tahun. Yang hebatnya mata buta, setiap kali anak murid baca, dia sebut nama. A'udzubillah Muhammad. Dia sebut nama betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf. Dia sebut nama. Wattaba'u ma tatlu Najib. Dia sebut nama. Itu tak sebut, tak ada saja sebut lagi tuan-tuan marah saya pula. Saja sebut saja. Tak kena mana-mana tempat Dia sebut nama. Bila dia sebut tu, saya kata Syekh ni hebat ni. Dia boleh kenal anak murid dia 120 orang ni. Aku nak ambil sanad saja. Nak ambil Fatihah saja. Elok pukul 1 habis semua anak murid. Saya pun perlahan-lahan pergi duduk. Ya Syekh, dia dengar suara saya, dia tak sebut nama. Sebab dia tak kenal saya. Dia pun, Ismuke. Nama apa dia tanya? Maksud dia bukan anak murid dia. Anak Abdullah Khair. Abdullah Khair maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni, saya. Abdullah Khair, Kuais, dia kata. Bagus. Kat Abdullah Khair, bagus. Madza turid? Dia cakap Arab Fusah. Madza turid? Kamu nak apa? Ana urid an aqra'ul Quran Fatihah faqat. Saya nak baca Quran Fatihah saja. Enta mini? Kamu daripada mana? Ana Malaysia. Malaysia? Aina taskunu? Malaysia ni duduk dekat mana?
Binang. Sebab Arab dia tak boleh sebut fa. Kalau fa jadi ba. Kalau Penang jadi Binang. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak, tuan-tuan sebut sendirilah. Selagi orang Perak marah saya, yuk. Binang qaribul Qaddah, dia kata. Binang dekat Kedah. Rupanya dia tahu geografi. Saya kata, Masya Allah ya Syekh, anta ma'ruf ada. Kamu tahu no? Ana. Dia tahu ada. Tafadhal. Dia kata sila. Sila kita pun 2006 tuan-tuan, masa tu saya bukan pandai lagi baca Quran pun. Dulu mengaji alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U. Ataupun kita mengaji alif di atas A, alif di bawah I, alif dhammah U. A, I, U. Kan kita mengaji A, I, U. Lahjah Arab laisa A. Kan macam ustaz baca A, bukan A, U. Ni orang Melayu kita wala qada qala buh penampar gitu kan. Itu lahjah Melayu. Lahjah Arab ni macam ustaz sebut daripada dia bahagian tu kan. Ni saya pi dia penampar saya. Saya dalam hati, dah lah buta, tampak tomok cuma untuk. Tapi saya sabar bang, sabar. Menuntut ilmu kena sabar. Macam tuan-tuan lah dengar ceramah saya, kena sabar. Kalau tak sabar, dia bangun perlahan-lahan. Lepas tu member tanya, nak pergi mana? Pergi tandas. Lepas tu dia start kereta, balik terus tuan-tuan. Tapi kena sabar. Saya sabar. Kena penampar ni, kena penampar. Dah lah buta, penampar pula. Ini geram. Laisa dia kata. Lahjah Arabiyah. Laisa Malawiyah, dia kata. Bukan Melayu. Saya tak boleh ubah bang. Main dengan 40 tahun susah nak ubah. Doa Allah. Macam pak saudara saya ajar Quran. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di hadapan U, A, I, U. Mengaji seminggu ingat, minggu depan lupa A, I, U. Yang dia ingat apa? Ba fathah ba kasrah bi, ba dhammah bu, ta fathah ta, babi buta. Yang tu dia ingat. Pak saudara saya dia ingat yang tu, yang lain tak ingat. Ni susahnya tuan-tuan nak mengajar ni. Hari pertama sampai habis. Khalas. Dia kata sudah. Hari pertama roh maksud dia balik. Bukra esok jihena datang sini. Istanni, aku tunggu. Dia kata dalam hati saya, tobat aku tak mai dah. Ni, dia kata esok mai pula, aku tunggu. Saya pergi tuan-tuan. Saya pergi duduk di belakang. Saya kata Syekh ni mesti lupa. Alah lupa. Habis dia mengajar pukul 1. Aina al-Abdullah Khairi. Mana Abdullah Khairi? Allah, dia sebut nama. Maujud ya Syekh, maujud. Ada. Ta'al, gharib hana. Mari dekat sini. Dia ingat nama saya. Saya pun ya Allah ingat Syekh ni, ingat buta tak ingat. Duk fikir ni nak kena penampar apa pula dah ni. Pergi. Dia kata, nabda bi bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan bismillah. Saya pun bismillah. Dia pegang lidah saya, dia tarik. Wah, saya aku tomok. Sekarang nak sebut bismillah. Saya bismillahirrahmanirrahim. Lidah keras. Dia tarik lidah dia. Sebab dia buta. Dia akan pegang lidah, dia akan pegang pipi, dia nak rasa tu. Hari kedua bismillah tak betul. Habis bismillah sejam, dekat nak masuk waktu zuhur, khalas. Habis roh pergi balik, dia kata, bukra jihena. Esok datang pula, intadir, aku tunggu kamu. Saya 2 hari dah ni. Aku tak main dah Wazan. Tapi pergi juga. Hari ketiga habis kelas, aina Abdullah Khairi. Dia sebut nama. Maujud ya Syekh, ta'al hina. Mari sini. Saya pun duduk. Nabda bi suratul awal min suratul Fatihah. Baca surah pertama surah Fatihah. Saya pun alham, dia pun nampak. Alham, laham dia tanya. Laham maksud dia daging. Laham apa? Laham khinzir, daging babi ya. Laham dajas, daging ayam kah? Laham bakar, daging lembu kah? Laham arnab, daging arnab kah? Sebab kita sebut alham.
Rupanya al-ha pedas. Tu al-hab sebab tu kena berguru. Saya doa alham kena tuan-tuan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ia kena budu, kena lagi. Ia kena tasyrik. Saya ia kena budu. Ia kena tasyrik. Kalau ia hanya dikau yang kami sembah. Kalau ia kena budu, cahaya matahari yang kami sembah. Tengok. Arab ni silap sebut makna berbeza. Macam kita lah. Kalau nama Ahmad, sini panggil apa? Kalau kat Kelana Jaya. Kalau Ahmad Muhammad, panggil sempurna ke? Tak ada. Kalau nama Ahmad panggil Mat. Muhammad panggil Mat. Muhammad Ahmad ialah terpuji. Kita panggil Mat. Mat dalam bahasa Arab mati. Tu dah panggil pakcik Mat. Bila nak mati, tu pakcik Mat tu lemah, jantung, darah tinggi, semua ada. Dia doa bila nak mati. Saya ingat saya mengaji bahasa Arab kan. Arab tu masuk. Ada seorang tu nama Mamat. Nama dia elok, kami panggil Mamat. Ismuke nama apa? Mamat Arab. Masya Allah. Mamat dalam bahasa Arab. Ma tu tidak. Mat tu mati. Mamat tak mati-mati. Tu kaedah betul. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Kami panggil Mat Ladin. Arab masuk. Ismuke nama apa? Mat Ladin. Mat Ladin Arab. Masya Allah. Mat Ladin tahu tak masuk apa? Mat masuk mati. La tu tak ada. Din agama. Mati tak ada agama. Tu kaedah bahasa tu. Saya ia kan nak berut. Ya kan nak. Ya tu cahaya matahari yang kami sembah. Silap sebut makna berbeza. Walam da ni kena letak kat taring ni. Walaupun tuan-tuan dia umur 120 tahun, gigi penuh. Sebab nak sebut makhraj huruf kena ada gigi. Sebab tu kalau tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa tak ada gigi, bubuh gigi palsu. Kemudian lekatkan dengan poliden. Tu elan. Ni walam da ni dekat sini. Kalau tak ada gigi dia jadi macam mana? Walam poli. Beza. Gelak adik tu. Pernah berlaku tuan-tuan di Pasir Gudang, saya dia orang cerita saya. Tok Bilal, sebab tu azan ni tuan-tuan kena ada gigi. Azan nak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab gigi. Kalau tak ada gigi, Allah, dia jadi lain. Pernah tuan-tuan pakcik ni, Bilal, dia pakai gigi palsu, nak tidur, bubuh dalam cawan. Bubuh air. Tidur lah, bini dia nak tidur, bubuh dalam cawan yang sama. Pagi esok, Allah subuh. Lewat. Pergi ambil gigi, bubuh dalam poket. Tak pasang lagi. Nak pasang dekat azan tu. Sampai pasang, tak muat. Azan macam mana? Gigi tak muat. Lah kali, pusah buang. Bila buang dia azan, tak boleh tuan-tuan. Dia jadi macam Pasir Gudang juga. Formula 1 boy. Sebab tu kena ada gigi. Dalam nak sebut makhraj, gigi kena ada. Walam da. Ni. Ustaz tahulah ni pakar-pakar ni. Saya sebut aja pandai-pandai sikit kan. Ni. Habis hari ke-10 walam dalin amin. Khalas dia kata. Aina lihat. Dia mata tak nampak. Aina lihat. Mana tangan? Saya kata, Aina, pegang tangan saya. Bila pegang, ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Amru ila Samit. Sebut ni. Satu saya pun tak ingat lah. Satu. Sampai dekat dia, aku ijazah dengan kau. Saya tu qabil tu hadha ijazah, aku terima. Saya pun cium tangan dia, saya cium dahi dia. Satu macam rasa. Sebab berguru. Tuan-tuan, kalau mengaji berguru, berbeza. Beza. Kalau mengaji baca, ni, mengaji berguru. Rasa semacam kita lah, tuan-tuan tengok ni. Ni kan, ni, air gau. Sajalah, ini analogi. Tunggu dia orang tuang, tak tuang-tuang. Saya tuang sendirilah, tuan-tuan. Ini air biasa. Saya minum. Air biasa, tuan-tuan tak rasa apa. Sekarang ayat ini, tuan-tuan, analogi aja. Saya ambil 10 biji limau kasturi. Ambil saya perah.
Ambil perah. Ambil perah. Ambil perah. Berapa dah tuan-tuan? Tuan-tuan jangan kira lah, ni analogi aja. Perah lagi. Perah 10 biji. Sekarang air ini bercampur limau kasturi. Saya minum. Ya Allah. Masamnya. Kenapa tuan-tuan telan air liur? Kerana tuan-tuan pernah memakan akan air limau kasturi tersebut. Macam tu ibadat. Orang yang pernah buat, dia akan rasa nikmat. Kena buat. Pernah tak tuan-tuan nak rasa nikmat ketika tuan-tuan pergi dekat rumah orang, masuk waktu maghrib, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan rumah duk tengok TV, tuan-tuan rasa macam mana? Ya Allah, aku nak sembahyang kat mana ni? Kan? Tuan-tuan rasa macam tu tak? Kalau aku bagi tahu nak sembahyang, nampak sangat aku ni alim. Tuan-tuan rasa macam mana? Ya Allah, aku nak macam mana ni? Nak bagi tahu ke? Dah sekali, cik, tandas mana? Tuan-tuan pergi tanah ambil wuduk, tuan-tuan sembahyang di mana tempat, itulah kemanisan ibadat. Kalau tidak, tuan-tuan tak apa, kita balik qada, habis. Sebab tu tuan-tuan kena berguru. Habis tuan-tuan ijazah tu satu macam, baru Fatihah. Baru Fatihah, tuan-tuan. Ya Allah, sedap asal tak tahu nak cerita. Ish. Tuan-tuan kalau kita lah sembahyang rasa khusyuk, sedap tuan-tuan, nak cerita tak reti. Rupanya sebelah saya ada seorang cikgu, orang Kok Diang. Dia tepuk paha saya. Ustaz, saya pun nak baca juga. Orang Kok Diang dia panjang belakang. Sebab Mat Arif bin Sukun. Saya pun nak baca juga. Cikgu nak baca ke? Ustaz. Ya Syekh. Dia pun angkat kepala. Limadha ya akhi? Hadha sadiqi. Ni kawan aku ni. Wa yurid an yaqra'ul Quran. Dia pun nak baca Quran. Fatihah bas. Fatihah saja. Syekh ni tuan-tuan, mata buta, umur 120, dia tak tengok kawan saya. Dia buat tangan macam ni. Itlaq barra. Tuan-tuan faham tak bahasa Arab? Itlaq barra ni maksud dia, kalau barra tu beredar. Tuan-tuan kalau pergi Mekah ni, siapa pergi Mekah ni kan? Kadang-kadang kita semayang tengah jalan, Arab. Barra, polis. Barra tu beredar. Kita baru angkat takbir. Barra bukan maki, barra tu beredar. Tapi dia sebut apa? Itlaq barra. Itlaq barra tu boleh belah. Tu. Maksud dia marah lah. Itlaq barra. Dia halau cikgu ni. Saya pun cikgu dia halau. Cikgu bangun juga. Cikgu dia bangun lah. Ya Syekh, limadha? Kenapa? Syekh ni mata buta. Gigi tersusun rapi. Umur 120 tak boleh bangun dah. Dia kata apa? Hadhar rajul. Tu lelaki tu. Laisa salatul fajr. Tak semayang subuh hari ni. Sebab apa? Dada dalam Quran Allah bagi kasyaf. Tak semayang subuh. Saya dalam hati, aku duduk 10 hari ni. Dia duduk baca apa dekat aku ni, aku pun bukan baik sangat. Saya pun bangun perlahan-lahan kesot ke belakang kan. Sebelum kena barwa, biar belah. Saya pun bangun. Pipi cikgu tu duduk berjalan. Cikgu jap. Cikgu tu duduk. Cikgu tahu tak kenapa Syekh tu halau? Tak tahulah Ustaz. Kenapa Ustaz boleh baca? Saya tak boleh. Dia kata cikgu tak solat subuh. Saya semayang Ustaz. Tapi hari ni saya semayang subuh pukul 9 pagi. Rupanya dia qada. Dia qada. Syekh tu tahu kata dia tak solat. Kerana apa? Quran. Sebab tu kena berguru bang. Bila berguru, kita akan rasa kehebatan dalam ilmu kita belajar. Berguru. Dan Alhamdulillah, berguru ni, bila berguru, baru tahu solat kita sempurna. Sebab apa disebut? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita faham tak? Ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ni, mati dan hidup apa dia? Untuk menguji kamu siapa yang lebih baik ahsanu amala, amalan dia. Sebab tu kita kena buat amalan ni paling elok. Ahsan. Kalau dalam bahasa Arab, Hasan tu baik. Kalau ahsan isim tafdil, maksud dia buat bagi paling elok. Nak paling elok kena ada ilmu. Ahsanu. Kan? Kalau kata Hasan baik, kalau ahsan tu sangat baik. Sebab tu kabir besar. Bila azan, tak pernah orang azan, Allahu kabir. Mana ada? Sebab akbar tersangat besar dah, tak ada besar dah. Sebab tu azan isim tafdil.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi siapa yang besar? Allah Maha Besar. Kita basuh kereta lagi, kereta lebih besar daripada Allah Maha Besar. Betul tak? Kita masih pergi kedai shopping lagi, kedai lebih besar daripada Allah Maha Besar. Kita tak faham. Makcik pergi pasar malam lagi, Allah Maha Besar. Kita bawang besar sekilo. Mana yang kata Allahu Akbar? Sebab tu kena faham. Ahsanu ni buat bagi elok. Macam sembahyang buat bagi elok. Sembahyang tu bagi elok. Kita sembahyang macam mana? Allah. Tuan-tuan gelak apa? Sekejap kita tengok Isyak lagi. Bang, kita mengaji qasad, tarut, ta'in. Kan kitab kuning. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam pada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi Arab, tak pernah orang Arab takbir dua kali. Tuan-tuan jumpa tak? Tak pernah jumpa. Tapi yang jumpa orang Melayu. Akbar. Ini bukan ahsanu amala, perelok amalan. Ini tak betul. Tuan-tuan, Arab, Allah. Tak apa. Yang ini pun boleh, sini pun boleh. Itu khilaf. Yang penting angkat takbir sekali aja. Allahu Akbar. Jangan 2 kali was-was. Arab tak pernah. Tuan-tuan pergilah negara Arab. Allahu Akbar. Kita Ultraman pada Allah. Tuan-tuan gelak apa? Satya Aisyah kita tengok. Kalau 60 tahun takbir tu dia tak boleh ubah. Malam ni dia lupa juga. Sekali dia tuan-tuan tengok. Ada yang jenis macam kau padi. Allah. Malam ni buang. Malam ni buang. Kita tak mau yang tu. Bagi elok. Allahu Akbar. Ahsanu amala. Perelok amalan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok dalam mata al-Badrain. Angkat 2 kali tuan-tuan was-was. Kita tak mau was-was ni. Allahu Akbar. Bagi sekali je. Betul lah tu. Kalau ikut imam Hanafi, datang tak perlu dah saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat, kerana datang daripada rumah ke masjid waktu maghrib, sembahyang maghrib dah tu. Terus angkat Allahu Akbar. Kita ni Imam Syafi'i nak bagi masuk tu, saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat tu yang jadi. Tak payah. Allahu Akbar. Dia kali ni kena buat macam tu. Ni dah mengaji ni. Kan? Sembahyang bagi elok. Tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tempat sujud. Kecuali ketika tahiyat, kena tengok jari. Sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok. Yang tu aja. Yang lain kena tengok tempat sujud. Pejam mata makruh. Tengok merata makruh. Tengok tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Seorang tok guru saya, ni bukan hadis Nabi. Dia kata apa? Dia kata, tolong, dia kata, ketika sebut asyhadu an la ilaha illallah, niat dalam hati. Aku nak mati dengan kalimah ini, ya Allah. Tok guru saya mati, tuan-tuan, pagi Jumaat ketika nak solat subuh. Dia pesan ni, bukan hadis Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, niat dalam hati. Aku nak mati dengan kalimah ini, ya Allah. Dia mati ketika solat subuh. Allahu Akbar. Jatuh. Isteri dia datang pegang. Jangan pegang, dia kata. Kenapa bang? Aku nak mati, dia kata. Aku tak nak mati tak ada wuduk. Dia mati dalam wuduk. Dia mati pagi Jumaat di atas tikar sejadah. Dia mati, tuan-tuan, ketika nak solat. Ni, kalau boleh tuan-tuan tengok. Sebab apa? Kalimah inilah yang kita boleh sebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa nak mati esok. Dalam nazak semua kita mati bang. Saya ingatlah baru ni tengok dalam gambar saya kan. Masa kahwin tahun 90. 90 kahwin. Ni, yang kompang tu. Seorang pun tak ada dah. Mati habis dah. Yang main kompang. Yang tara, untung, tara, untung. Rupanya Melayu pun ada bunyi, tuan-tuan tahu dah. Tara, untung, tara, untung. Last sekali, bankrupt habis. Rupanya dia ada lagu, tuan-tuan. Tengok Cina. Tong, untung saja. Tong, tipu dia kata. Untung tapi tipu. Tapi cuba India. Kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Nampak tuan-tuan nak lena merapu sikit tu. Mereka ni kan boleh lena. Ni, yang tu mati habis dah. Bang, nak bagi tahu ni. Masa nak mati esok, kalimah ni lah yang boleh sebut. Kita masa tu tak larat dah.
tangan nak angkat tak boleh. Hanya mulut yang buka. Mata tak buka dah. La ilaha illallah. Nampak? Lakinu mautakum bila ilallah. Ajar orang yang nak mati tu la ilaha illallah. Kalimah tu boleh sebut. Kalimah lain boleh sebut tak? Subhanallah. Kena muncung. Alhamdulillah. Kena buka. Allahu Akbar. Kena buka. La ilaha illallah. Tak perlu. Lidah aja. Buka sikit. La ilaha illallah. Nampak? Tuan-tuan buka sikit. Sebut. Nak mati lah tu. Kalau boleh jangan lagi lah tuan-tuan. Bagi kita boleh buat ibadat lagi. Panjang umur, boleh buat ibadat lagi bang. Alhamdulillah. Kalau Allah ambil, maksud dia kurang dosa kita buat. Sebab tu tuan-tuan dikasih, ni tengok ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok. Aku nak mati dengan kalimah ini ya Allah. Kemudian tu. Tuan-tuan saya cerita dalam YouTube dia ulang. Ingatlah masa 2006 tu saya pergi Mekah bawa seorang pergi haji. Pakcik ni dia doa ketika hari wukuf. Ni kita nak ukur di 9 Zulhijjah. Tuan-tuan sunat puasa bang. Ambil kesempatan 2 tahun pahala dah. Tahun yang lepas dan akan datang 2 tahun pahala puasa 9 Zulhijjah. Ambil kesempatan. Kalau siapa nak puasa esok pun boleh ambil terus sampai 9 Zulhijjah. Tapi saya rasa tak larat ambil 9 Zulhijjah sudah kan? Boleh lah tu. Ni ketika hari wukuf mustajab doa. Tambah-tambah kita puasa mustajab doa bang. Mustajab doa. Nak cerita tak erti ya. Saya tuan-tuan anak 6 orang. 5 orang perempuan. Laki tak ada. Kalau anak pertama tu isteri saya mengandung. Abang perempuan. Bagus. Kenapa abang? Perempuan boleh kawan dengan yang. Kan. Mengandung kali kedua, abang, perempuan. Boleh kawan dengan kakak. Mengandung kali ketiga, abang, perempuan. Senyap terus aku. Tu nak kawan dengan siapa dah, lebih dah. Mengandung kali keempat, tak tengok, tak scan, keluar-keluar doktor. Tahniah ustaz, laki perempuan. Perempuan, Masya Allah. Doktor kata orang dapat anak, Alhamdulillah, Masya Allah. Tak, Masya Allah, 4 dah perempuan. Mengandung kali 5, perempuan juga. Saya pergi wukuf. Hari wukuf, tuan-tuan, ketika masuk waktu zuhur, saya doa. Masa itulah, rupanya mustajab. Dengan isteri saya, ya Allah, jantan, ya Allah, jantan, ya Allah. Jantan, ya Allah. Tuh, 5 dah. Bila 5, tuan-tuan, balik kampung, orang kampung kata apa? Ustaz lemah, dia kata. Saya yang lain tak apa lagi. Ya orang kata lemah tenaga batin, aku cukup lemah tuan-tuan, geram tuan-tuan. Yang lain tak apa, dia kutuk lah apa pun. Lemah tenaga batin. Ingat tak kita mengaji sains? Yang memberikan genetik laki perempuan ialah Allah. Tapi siapa yang memberikan genetik? Lelaki. Kalau lelaki bagi X, dia akan dapat perempuan. Kalau kita bagi Y, dia dapat lelaki. Kalau kita dah bagi X, perempuan lah. Jangan salahkan perempuan. Salah kita. Jadi kalau lemah, siapa lemah? Saya. Doa. Jantan ya Allah, jantan ya Allah. Ni depan, jantan. Abang kat bini saya. Jangan tengok yang perempuan, tengok jantannya. Dia tengok Bangladesh, Pakistan, semua dia tengok. Nu nak pergi dapat jantan lagi. Balik mengandung bang. Mengandung, beranak. Saya tak tengok anak saya. Doktor, nah. Tak tanya. Ayah, mari tahnik. Laki perempuan? Tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Ayah saya datang, ni nak baca Zuka kaki ni. Ayah baca. Laki perempuan? Tak tahu. Oh, bebai tuan-tuan. Ni dah 5 perempuan. Ayah kata sampai tak tengok langsung ni. Ayah tengoklah. Dia tengok. Dia pun buka. Khairi! Angry Bird, dia kata. Angry Bird. Maksudnya lelaki ya tu. Betul ke ayah? Betul. Angry Bird sungguh. Saya pun angkat takbir. Allahu Akbar sujud. Bersyukur saya tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan ni 9 Zulhijjah ni tuan-tuan. Doa mustajab bang. Puasa. Ambil kesempatan puasa. Siapa tak ada anak, minta doa. Bukan minta anak. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Mungkin kerana dosa kita, Allah halang untuk dapat anak. Ada di kalangan kita, isteri tak hormat kita. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Ya Allah, bagilah isteriku hormatku. Minta ampun dosa kita. Kita banyak dosa, tu yang Allah bagi ujian. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dalam hidup kita saya sebut, pertama kena ada ilmu. Ilmu ni penting tuan-tuan sangat-sangat. Ilmu apa? Macam sembahyang tadi kan. Sembahyang tadi, asyhadu an la ilaha. Kemudian tengok tempat sujud, sembahyang.
Fatihah kena bagi betul kalau boleh jumpa ustaz. Ustaz kita ada. Pergi talaki dengan dia, baca satu-satu. Memang salah tu biasa. Lama-lama dia akan elok. Fatihah bagi betul. Dan jangan lupa tuan-tuan, bila dah betul Fatihah ni, jangan lupa, ada ketika tuan-tuan, solat kita boleh masuk syurga. Ketika mana? Ketika mana ada seorang sahabat Nabi. Sami'allahu liman hamidan. Kita sebut apa? Rabbana walakal hamd. Ada seorang sahabat tambah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Kita pernah tambah tak? Tiba-tiba habis solat, Nabi kalih. Wahai sahabatku, siapa yang sebut tadi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi? Sahabat tadi nak angkat tangan takut sebab dia telah membuat satu benda yang Nabi tak buat. Bid'ah. Bid'ah. Benda yang Nabi tak buat, bid'ah. Siapa yang sebut? Dia tak boleh angkat. Siapa sebut tadi? Saya ya Rasulullah. Sesungguhnya ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun menulis nama kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni tengok kalau boleh lepas tu sami'allahu liman hamidan rabbana walakal hamd, tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Boleh tak? Ni ilmu dapat ni. Cuba ikut saya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Ni Allah, ni malaikat tulis nama kita dalam syurga Allah. Satu lagi tuan-tuan, Ashfil alamina innaka hamidul majid, kan? Tuan-tuan baca apa? Tuan-tuan tengok dalam Muqtasar Ibnu Abi Jamrah, dia kata apa? Sayyidina Abu Bakar dia baca ini, Nabi suruh dia baca. Fil alamina innaka hamidul majid. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma faghfir li maghfiratan min indika Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Pernah dengar doa ni? Tuan-tuan, tolong. Fil alamina innaka hamidul majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma faghfir li maghfiratan min indika Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Bagus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa apa? Allahumma inni as'aluka jannah minal jannah. Allahumma inni as'aluka minal Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bila bagi salam baru ingat, tuan-tuan. Nak ceramah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu seorang. Kalau jamak jadi imam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bang, dengan solat kita yang betul, harap-harap kita akan dapat manfaat. As-salatu imanuddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadzamaddin. Sembahyang ni tiang agama. Tuan-tuan jaga sembahyang bagi elok, insya-Allah tuan-tuan hebat kita. Sebab apa? Sembahyang mencantumkan semua manusia dengan satu kalimah ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Semua tu 20 minit, 20 saat. Tapi kenapa di luar daripada tu kita tak boleh bersama? Heran kita tuan-tuan. Kita boleh bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pangkat tinggi, pangkat rendah, kulit hitam, kelabu, semua. Ni boleh sama ni, boleh sama. 4 juta tuan-tuan, 20 saat. 4 juta boleh berkumpul di Masjid Haram dengan satu saf yang sama. Kerana apa? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi kenapa 4 juta tu keluar? Umat Islam lah yang paling teruk. Umat Islam paling mundur, umat Islam paling hina, umat Islam paling miskin, umat Islam tak ada amanah, umat Islam paling teruknya dalam hidup mereka. Kenapa? Kerana ilmu mereka tak amal, belajar ya. Tak amal tuan. Ni kalau tengok dalam semayang kita, Allah, ni tuan-tuan dia berbeza ni. Tapi boleh duduk sah yang pertama. Ada yang baju tak pernah basuh, kita boleh tolak ansar tu. Basuh. Tapi boleh tolak ansar, tanpa di luar tak boleh. Kaki makan cekam. Oh, kaki. Tapi boleh tolak ansar. Kan? Allah. Dia tak pernah mandi, kita boleh tolak ansar. Ni, mulut dia berbau. Walaupun. Tapi kita boleh tolak ansar, telan juga. Tapi di luar kenapa tak boleh bersatu? Tak tahu lah kita umat Islam. Kerana
ilmu sahaja tapi tak ada akhlak. Akhlak tak ada. Ilmu ada, akhlak tak ada. Ilmu semayang hebat tapi akhlak dengan jiran bergaduh. Orang yang semayang rajin pakai kepiah itulah yang bergaduh. Kan? Maki-maki, rajin. Tapi jiran sebelah bergaduh. Mana akhlak Islam? Sepatutnya tuan-tuan kita jiran sebelah baiklah. Bila kita sakit, siapa yang tolong? Keluarga kita jauh bang. Makcik, jiran sebelah. Mak, tolong mak. Jiran sebelah datang, angkat, kita pergi hospital. Nak tunggu keluarga kita di Johor, mati kita. Kenapa kita bergaduh sebelah? Akhlak kita. Ilmu saja tak jadi, akhlak kena ada. Jiran. Ni, buat mi goreng. Udang banyak, bagilah sebelah. Bila bagi, duk tunggu pula. Nak balas apa ni? Duk tunggu nak balas apa? Bagi biung goreng, udang penuh. Tunggu. Tiba-tiba dia balas, cucuk udang. Cucuk udang. Udang pun tak ada. Macam mana? Kalau cucuk udang, udang tak ada. Cucuk badak, badak ada. Cucuk kodok, kodok duduk di atas. Jangan komplain. Kita ni ilmu ada, tapi akhlak tak ada. Tuan-tuan tengok Jepun. Saya baru balik Jepun. Jepun tuan-tuan, budak-budak sana ni. Telah tadika. Umur 4 tahun. Dia orang pergi sekolah tadika tuan-tuan. Ni, cikgu-cikgu bawa pergi supermarket. Masuk supermarket, naik eskalator. Semua diajar duduk sebelah kiri. Duduk sebelah kiri semua. Kerana apa? Siapa yang nak cepat, boleh potong. Diajar. Kita ada tak? Kita sendiri. Mengaji tinggi. PhD. Duduk eskalator tengah-tengah. Ini eskalator aku punya. Mana akhlak Islam? Pening kita tuan-tuan. Ni dia orang diajar potong. Allahu Akbar, bagusnya. Saya pergi Jepun, tuan-tuan pergi. Saya duduk di Jepun 2 tahun. Ni, kolam-kolam. Setiap rumah ada ni, ada longkang. Setiap longkang disekat. Dan setiap longkang di bawah rumah dia boleh belah ikan. Ikan. Saya pergi tengok dulu, ikan. Kalau di Malaysia, Kelana Jaya, tuan-tuan try tengok. Habis orang sapu, tuan-tuan. Ni, sebelah tak ambil ikan sebelah. Sebelah tak ambil ikan. Air jernih, tuan-tuan, Masya Allah. Saya pergi tempat tsunami. Tengok-tengok kawasan tu, duit siapa pun tak ambil. Peti ais, tetap peti ais. Saya pergi tanya, kenapa orang tak ambil? Jepun kata apa? Macam mana kami nak ambil, dia orang kena musibah, takkan kami nak membebankan dia orang. Tak ambil, duit ada. Duit itu yang kena tsunami baru ni. Kita kalau, jangan tanya, cuba berlaku gempa bumi dekat Kelana Jaya. Semua pakat datang tolong. Bukan tolong, angkut semua awak balik. Mana akhlak Islam? Tak tahu dengan jiran kita, tak tahu tuan-tuan. Ilmu tinggi tak jadi, akhlak kena ada. Akhlak dengan mak ayah kita. Ni anak-anak kita ni kita kena train balik tuan-tuan. Dulu kita ada pengajian civic, lah tak ada dah. Dulu ada kan civic, mesti ada Acong, Arumugam, Ali, betul tak? Lah ada dah lah. Ada. Sekarang ni tuan-tuan akhlak, Allah cukup teruk bang ni, makan coklat. Ni mana lubang semua boh. Ni saya buka Mahat Tafiz tuan-tuan. Ni makan mana bubuh lubang, penuh lubang. Buang kau suka. Baru ni viral kan, tengok dah ada seorang budak. Bila ada seorang makcik mengandung, budak ni bangun bagi makcik duduk. Yang lain tu buat tengok handphone dia. Ni kita nak didik balik ni, ilmu saja tak jadi, akhlak ni kena ada. Macam mana nak buat bang? Tak tahulah, kita kena bina balik tuan-tuan akhlak ni. Ada akhlak dengan mak ayah. Tengok anak kita didik macam mana? Pegang tangan, cium macam mana? Sunnah Nabi cium tuan-tuan, cium tangan. Anak kita cium macam mana? Tak atas kepala. Kita tengok anak tuan-tuan. Tak? Anak-anak dia cium tangan dia sendiri. Tuan-tuan tengok, bang, ni cium ni berkat tuan-tuan pada orang yang lebih mulia pada kita. Orang yang lebih tua. Ni pegang tu, cium. Cium tangan dia, bukan tak jadi. Ni kita mak ayah kita cium tak ni dahi dia? Tak ada akhlak lah sekarang. Ayah, duit tak? Bang, saya nak bagi tahu, dulu beza. Ingat dulu. Dulu tak ada duit, saya tak sanggup nak minta dengan ayah. Saya ingatlah saya duduk universiti, ni, nak periksa, nak buat apa, telefon mak. Anak kita telefon tak? Ingat bang, mak
ayah dia bukan nak duit kita, tapi nak dengan suara menjadilah. Betul tak? Siapa yang ada anak tahu lah. Dengan suara, alhamdulillah. Ni telefon ni nak periksa. Mak, esok cek nak periksa mak. Tak baca mak, oi, mak tolong doa. Mak saya terus angkat tangan dalam telefon. Ya Allah, bagilah anak aku boleh jawab. Pergi bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul? Sebab mak saya doa boleh jawab. Cuba patutnya mak saya doa boleh jawab dan betul. Betul lah, tuan. Kita tak ada akhlak bang. Sekarang ni tak tahu nak bina balik macam mana generasi kita ni. Kan anak-anak kita hormat orang tua tak ada. Penting Allah. Tuan-tuan tak percaya, tengoklah bila datang hari raya, dia orang cakap dengan kita. Tak ada, semua pegang handset. Kita tak ada. Apa minta bersembang? Kita pun handset juga. Wajar hamba. Aku duduk depan pun tak tengok. Hantar WhatsApp. Tak tahu macam mana kita nak buat. Sebab tu tuan-tuan, ni akhlak dengan mak ayah kita, akhlak dengan guru-guru. Dulu tuan-tuan, kami ingat zaman saya. Bila hari raya tuan-tuan, mana kita pergi dulu? Rumah guru. Guru Quran pergi. Assalamualaikum Tok Guru, Ustaz. Pegang cium tangan. Bukan nak minta duit dia pun. Tapi ambil keberkatan. Sekarang guru orang hormat tak? Saya ingat saya baca khutbah minggu lepas tuan-tuan di College University Insaniah. Saya naik atas tu, duduk atas mimbar tu. Di bawah ni semua pensyarah Arab. Pensyarah ni tuan-tuan hebat-hebat. Ada pakar usul fiqh, ada pakar semua ni. Ada seorang tu Tok Guru saya, tuan-tuan. Tok Guru pakar Nahu. Saya naik tengok, ya Allah, semua Tok Guru semua. Cuba tengok Tok Guru. Dia kata apa? Dia tengok-tengok, dia saya senyum dia. Ni nak baca khutbah ni, menggigil bang. Dia tengok-tengok saya. Dia buat macam tu. Dia buat macam ni, dia kata apa? Jangan takut, dia kata. Balon, ceramah, dia kata. Tengok. Ni, Tok Guru, profesor, doktor, pakar, tuan-tuan. Tapi dia ra'i kita. Tapi sekarang Tok Guru kita macam mana? Dia bukan angkat macam tu. Dia buat macam ni. Jam kita tu. Tapi yang Arab ni dia buat macam ni. Maksud dia ahlan wa sahlan. Mafi muskilah dia kata. Boleh ha? Kita pun jadi semangat nak baca khutbah. Tengok. Tok Guru meraihkan anak murid. Sekarang Tok Guru sama Tok Guru bergaduh. Sebab apa? Anak murid. Alah, bukan nak mengaji. Catat mana kesilapan Tok Guru. Nak hentam. Beza tuan-tuan. Ni Tok Guru ni silap. Tok Guru bukan apa waliullah. Tok Guru bukan maksum. Banyak dosa. Kullul insan khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Manusia ni ada silap. Bila ada silap, kita kadang-kadang nak cakap lain, terkeluar lain. Otak ni terlalu cepat, mulut lambat, kadang terbut lain. Dia catat. Dia catat yang tu, dia ulang. 5 minit tu, boleh merosakkan Tok Guru. Beza tuan-tuan. Kerana apa? Kerana akhlak. Allah, tak tahulah. Ni akhlak dengan apa? Tak tahulah kita. Dengan kawan-kawan kita, kadang-kadang akhlak dengan... Saya ingat, bukan nak berletir tuan-tuan. Baru ni saya naik kapal terbang daripada Sandakan. Ni, sebelah ni anak murid saya. Saya mengajar dia. Dia jadi doktor. Dia tak bercakap dengan saya 2 jam setengah. Dia buat tak tahu ya. Baca paper. Saya tak tegur dia tak tegur saya. Saya pun malas ganggu. Dia baca paper. Habis turun tuan-tuan. Rupanya mak dia, ayah dia. Saya guru dalam masjid. Mak ayah dia berguru dengan saya. Mak dia tengok-tengok. Ustaz. Kenal saya kah? Buat apa di sini ni? Nak ambil anak saya daripada Sandakan. Tengok-tengok. Anak dia tu anak murid saya. Saya kata tu anak puan kah? Ya. Tu iyalah anak murid ustaz lah. Dia duduk sebelah saya. 2 jam setengah. Sepatah pun dia tak tegur saya. Makcik tu, maaf ustaz. Saya kata ke makcik tu, makcik, anak makcik ni seorang doktor. Tapi bukan seorang manusia. Kerana apa? Cikgu pun tak hormat. Kerana apa? Tak tahulah akhlak. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita kena bina balik akhlak manusia ni. Nak bina macam mana? Ustaz-ustaz apa semua kena sampai lah. Ni sekarang ni berlaku kes LGBT ni. Saya sokong LGBT. Iaitu lelaki gagah, bangun tahajud.
LGBT tu lelaki gagah bangun tahajud. LGBT ni lesbian, gay apa semua ni, kita tak sokong tuan-tuan. Orang ni tuan-tuan, kalau kita bagi naluri mereka walaupun perempuan, jasad mereka lelaki. Kalau dibiarkan juga, tuan-tuan bayang tandas kita esok, yang lelaki yang masuk pakaian perempuan macam mana? Kita pun pening, duduk berdiri kencing. Sekarang ni kan kencing, ni baru ni pakaian perempuan masuk, kita pun pening. Macam mana tuan-tuan? Ingat, tak tahulah siapa yang membela, siapa yang ni, tapi kena bagi betul lah benda ni. Kalau benda tu bukan nak bela tapi nak perbetulkan yang elok, tak ada masalah. Tapi kalau nak bela puak-puak ni, takut nanti jadi macam kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah turun bala mudah ya bang. Mana kita punya bang? Tak ada kita punya pun. Mana kita punya? Ni kepiah ni saya punya ke? Tak ada. Rumah tuan-tuan yang tuan-tuan beli RM100,000 tu tuan-tuan punya ke? Tak ada bang. Mati esok, isteri kita tak duduk. Kemudian duduk rumah anak kita. Anak kita bubuh. Rumah tu untuk disewa. Mana rumah kita? Kemudian bila dah lama dah, kan, untuk disewa, dia orang bubuh untuk dijual. Mana rumah kita? Mana harta kita? Ni rumah kita ni. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan ni, ada barang dalam masjid ni yang tuan-tuan punya. Ingat bang, dunia ni mazra'ah, ladang untuk tuan. Ingat, dunia ni tempat meninggal. Akhirat tempat tinggal. Dunia ni meninggal. Akhirat tempat tinggal. Sebab tu kata Imam Ghazali, jadilah dunia ni di tangan, jangan jadi dalam hati. Dunia di tangan macam mana? Rumah besar, tapi rumah itu tuan-tuan memberi manfaat kita untuk akhirat. Kita alhamdulillah ada Mercedes. Saya tengok tadi semua, Mercedes semua. Hebat-hebat tuan-tuan. Mercedes ada. Saya pernah ceramah di Ulu Kelang. Ni yang datang tu Mercedes, mata belalang, Harrier, BMW. Ni kipas ada 2. Pengerusi tu, tuan-tuan, kita kipas 2 ni hutang tuan-tuan, tak bayar lagi. Jadi masa tabung lalu tu bubuhlah dalam tabung. Saya naik, hutang. Saya pun lepas itakullah. Tuan-tuan, saya masuk tadi, BMW, Mercedes, Harrier semua ada. Tapi kipas di atas hutang. Apa? Kalau khutbah tuan-tuan panggil sekali. Khutbah saya power punya, bukan alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur, aku elong jalan, lena semua. Ya powernya. Bila saya hantam macam tu, tuan-tuan, alhamdulillah, lepas daripada sembahyang Jumaat, kutipan hari tu 60,000. Rupanya duit ada saja tak nak bagi. Pengurusi datang jumpa saya, alhamdulillah ustaz, 60,000 ustaz, minggu depan datang lagi ya. Mana kita punya? Harta ni biar di tangan bang, di tangan. Ni, harta dunia ni di tangan, jangan di hati. Mercedes biar ada, tapi Mercedes bawa datang masjid. Jangan bungkus di rumah. Kita jalan kaki. Memang nak pahala lebih, tapi tak guna dunia tu untuk akhirat. Dia dunia di tangan, kata Imam Ghazali, bukan di hati. Isteri kita ni dunia ni, tapi bawa datang masjid. Saya nak tanya, abang, siapa yang datang dengan isteri dia? Cuba angkat tangan. Isteri datang belakang. Angkat tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Siapa datang dengan suami dia? Ramai lagi pada lelaki ni. Abang datang dengan bini mana abang? Dia orang angkat tangan banyak sangat ni. Bini semua seorang 2 abang. Nak bagi tahu kata abang, bini kita ni dunia, tapi bawa datang masjid, bini kita adalah jambatan akhirat. Bang, dunia ni penting jadi di tangan. Anak kita bawa datang. Anak kita ni dunia, tapi anak kita bila kita mati esok boleh sembahyang jenazah kita. Itulah anak kita akhirat. Anak kita boleh baca Quran. Anak kita tak apa ustaz, UPSR 5A, SPM 10A, tapi anak kita doktor Quran tak boleh baca. Rugi bang, saya ada 6 orang anak. Orang kata kat saya macam-macam. Saya hantar anak saya semua hafal Quran, ustaz. Orang kata esok hafal Quran, anak nak kerja apa? Rupanya hafal Quran, yang pertama duduk UIA. Bukan nak cerita. Yang ni duduk USIM, yang ni duduk Insaniah, yang ni duduk kolej universiti. Duduk universiti semua hafal Quran. Rupanya hafal Quran lagi mudah tuan-tuan. Ambil SPM.
Mengaji setahun ni, ambil SPM. Skor, masuk universiti. Hafal Quran. Dan saya bagi tahu, kalau nak anak saya menantu, mesti hafal Quran. Alhamdulillah. Satu pagi dia datang ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya suka anak Ustaz. Saya kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Masuk. Dia pun duduk-duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sambung. Dia pun sambung. Macam musabaqah hafiz Quran tu. Habis-habis 10 ayat. Saya hafal 10 ayat ya. Dia baca lebih, aku pun tak tahu. Sadaqallahul azim. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang ni saya hafal ya. Yang ni dia tak boleh bohong. 30 ayat dia baca. Okey. Soalan ketiga. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ulang dan sambung. Dia sambung. Kita pun sudah. Bawa datang mak ayah kamu, minggu depan datang minang anak saya. Senang aja. Bawa datang orang utara. Ni ustaz ni kita nak tanya. Ni kita nak kira macam mana? Saya tak nak kira pakai kalkulator. Orang utara kira semua. Pakai kalkulator. Tu macam mana ustaz? Mas kahwin sudah. Bagi mas kahwin sudah. Belanja. Tak ada belanja. Mas kahwin sebab anak tuan hafal Quran, anak saya hafal Quran. Ini paling berharga besar. Mas kahwin sudah. Belanja tak ada ke belanja? Tanya pula. Kalau dah tanya, banglo sebiji, Mercedes, kapal terbang. Tanya. Tanya. Baru ni datang pula dah. Datang baru ni. Ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya suka anak Ustaz. Berani lah. Anak Ustaz yang mana? Yang nombor 2. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Masuk. Dia pun duduk. Kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sambung. Dia sambung. Soalan kedua, dia sambung. Soalan ketiga, dia sambung. Soalan keempat, dia baca suruh saya sambung. Aku tak boleh sambung. Saya bukan hafal Quran. Saya kata, okey, boleh. Kahwin anak saya. Alhamdulillah, 2 dah kahwin. Ni anak saya yang ketiga ni, duduk kat USIM. Siapa nak sambung? Kita offer ni. Baru ni saya ceramah kat Pasir Gudang. Ada Tok Bilal tu, umur 62. Gigi 1. Rupanya dia hafal Quran. Saya sambung boleh tak? Dia kata. Saya kata, pakcik nak sambung kan? Saya hafal juga, dia kata. Saya kata, kalau hafal, sambung nanti nak jadi apa? Pakcik ke abang? Mana-mana boleh, dia kata. Dia buat lawak tuan-tuan. Agak-agak yang muda-muda lah kan. Tak, Alhamdulillah tuan-tuan. Rupa-rupanya anak kita ni dunia. Tapi anak yang hafal Quran, rupanya anak ini akhirat untuk kita. Akhirat untuk kita. Sebab tu kalau boleh bang, ni, nak cari menantu, suruh tanya dulu. Hafal tak suratul Mulk? Kalau suratul Mulk hafal tu boleh. Kalau dia hafal, tanya pula. Yang kedua. Surah apa yang kedua? Surah yang paling simple aja tuan-tuan. Yang boleh hafal, iaitu surah Al-Kahfi. 258 ayat kan? Hafal? Boleh? Nanti surah apa? Surah Mulk. Okey. Kahfi. Yang ketiga ni lagi bagus, lagi pendek. Surah Al-Baqarah. Kena Baqarah pakai tak nikah lah anak kita sampai mati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni anak kita ni dunia, jadikan akhirat. Bang, kalau boleh anak kita dah tak ada harapan dah seorang jadi hafal Quran. Cucu kita bagilah seorang. Tak rugi bang. Tak rugi. Mak saya tuan-tuan ketika nak mati duk AJN. Kami 6 orang tuan-tuan. Bukan hafal Quran tapi boleh baca Quran. Cucu semua hafal Quran, 22 orang. Ketika mak nak mati, semua duduk dikeliling. Seorang sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Seorang ni sambung. Sampai mak mati. Untung tak? Bang, jadi seorang tuan-tuan, anak kita, kalau tak boleh cucu kita. Yang tolong kita. Dunia ni dunia, anak kita dunia. Tapi akhirat. Harta kita, ya Allah banyak. Tapi ada tak dalam ni masjid ni? Kipas ni kita punya. Ekor ni saya punya.
Ni kapet ni saya punya. Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Tirai tu makcik punya. Ada tak? Kerusi tu makcik punya. Ada tak? Tuan-tuan tengok, ada tak? Kalau tak ada bang, tuan-tuan simpan duit yang banyak tu, tak ada apa bang, tinggal bang. Anak kita faraid habis. Gunakan dunia ni tuan-tuan di tangan, jangan jadi di hati. Dunia kena cari, badan ni, sado tu dunia. Macam ustaz ni, macam ni bau bagus. Macam ni kita nak, ini imam, tolak pun jatuh. Macam ni, badan ni sado, ini dunia. Tapi badan yang sado hebat, bila dia boleh bangun tuan-tuan solat sunat duha. Badan yang sado tu bukan maksud hebat, tapi dia boleh bangun untuk solat sunat tahajud. Itu dunia. Ada orang jogging tiap-tiap pagi, tapi masjid tak pernah singgah tuan-tuan. Itu bukan hebat. Jogging, tapi dialah orang yang pertama datang masjid. Ini yang kita nak. Imamnya dia macam ni. Alhamdulillah. Jangan macam ni, tapi seorang kecil. Alhamdulillah. Syukur kita kepada badan mau besar, suara mau besar macam ustaz. Macam tu. Bagus, PA system pun sedap. PA system ni siapa punya? Tu ada orang hamba Allah bagi. Tu pahala tu. Ni PA system ni penting tuan-tuan ni. Ni penting bang. Saya dengar. Sedap. Dia bunyi. Suara tak sedap menjadi sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sedap tak? PA system bukan suara saya. Ini PA system cak ayam. Kok putus fuse putus. Ni bagus. Kelana Jaya ni bagus. Ni macam ni kita nak. Cuba tengok di Masjid Haram. Masjid Haram suara sudah bukan sedap, sengau ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sengau. Tapi PA dia sedap. Kok kita. Dia jadi macam tu. Betul tak? Masjid Haram kan? Bukan sedap pun. Mahir baca biasa je. Tapi PA tu sedap. Ni, saya nak tanya PA ni, ada duit yang kita punya? Ni dunia bang. Tapi akhirat bang. Benda dunia. Tapi jadi di tangan, bukan di hati. Ni akhirat bang. Ni tanya ni. Tu. TV tu ada tak? Tu. Nawaitu i'tikaf ada tak kita punya? Tu. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Tu ada tak? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tu ada tak kita punya? Mana kita punya? Ni kursi yang tuan-tuan duduk ni, siapa yang bagi ni? Allah cukup besar. Ada tak kita punya? Kita duduk ya. Satu pun bukan kita punya. Mana kita punya abang? Yang kita nak tinggal ni. Sebab tu tuan-tuan, Allahu Akbar, panjang saya berletih. Sebab tu kalau bolehlah, ni dalam korban hidup kita ni, kita korban sungguh. Pertama cari ilmu. Yang kedua kena didik balik ni masyarakat kita ni, anak-anak kita. Dan alhamdulillah kalau kita didik sungguh-sungguh lah tuan-tuan, orang marah kita macam-macam, orang kata. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita mati so ada orang akan sebut, Pak Cik Mat tu mati dah. Dialah yang selalu duduk sapu dalam masjid. Jadi ada tak? Esok kita mati orang sebut, Pak Cik Hamid tu tak ada dah. Tandas tu dia selalu cuci. Jadi Pak Cik Yusof tu tak ada dah. Dialah duk buka tirai orang perempuan. Jadi Pak Cik mat tu tak ada dah. Dialah duk kutip tu. Tabung-tabung duk kira derma. Tak pernah satu sen pun hilang. Jadi saya nak tanya, ada tak kalau kita mati orang sebut? Ataupun dia orang sebut, mati dah Pak Mat tu. Alhamdulillah hidup pun menyusahkan orang, dia kata. Takut yang ni bang, takut yang ni. Sebab tu tuan, bang, jadikan dunia di tangan bang, tapi bukan di hati. Sebab dunia ni tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Akhirat tempat tinggal kita. Alhamdulillah tuan-tuan, ada seorang hamba Allah 5 minit saya datang macam ni, saya ceramah ni. Habis ceramah saya balik, dia datang jumpa saya. Ustaz sebut-sebut dunia meninggal, akhirat tempat tinggal. Nah Ustaz, dia bagi satu Swiss BMW. Nah, BMW X5. Nah, ambil kat Ustaz. Ustaz selalu dapat free you. Saya kata, ni bagi saya ke ni? Ambil Ustaz. Ni bagi, kita macam tak percaya X5. Betul ke ni? Ambil Ustaz. Saya kata, geran ada geran. Tanya geran.
Saya tak habis bayar lagi Ustaz. Ustaz naik dululah. Kenapa? Ustaz naik pergi ceramah. Kalaulah Tuhan kira setiap pusingan roda itu pahala, saya dapat pahala Ustaz. Saya tak pandai ceramah. Masya Allah, saya kata. Bagi BMW X5. Jangan tanya apa orang bagi tu. Memang orang kenal. Ustaz ni selalu dapat free kan? Free aja. Makan free selalu. Malam ni ada makan kan? Free kan? Tengok. Free. Tu dia orang, baru dia orang, Ustaz, masuklah calon yang berhormat. Suruh masuk calon. Saya kata, saya tak mau. Jadi Ustaz untung makan-makan. Bangun-bangun, belum habis makan, orang bayar kita. Cuba jadi yang berhormat. Masuk restoran. Kira semua, saya bayar. Buat apa ambil jadi Ustaz? Bagi BMW. Allahu Akbar. Saya kata kalau bagi BMW ni, geran nama abang. Saya bawa kereta laju, nak kejar pergi ceramah ni. Kena EES macam mana saman? Nama saya bayar. Ni apa, road tax mati, road tax nama saya bayar bagi kat Ustaz. Saya kata, minyak Ustaz bohong dia kata. Minyak nak kena boh nak mampu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, rupanya kita cari akhirat, dunia datang. Cari akhirat, saya tak sangka nak dapat BMW. Rupanya orang bagi BMW kat saya. Kalau tuan-tuan nak bagi, dapat terbang pula. Senang sikit tak jam tuan-tuan. Tengok, rupanya ayah saya kata apa? Kamu cari akhirat, dunia datang. Kamu cari dunia, akhirat lari dia kata. Saya dulu engineer bang, saya nak bagi tahu. I am an engineer 9 years in one of the private sector. Dia cakap orang putih. 9 tahun jadi engineer. Macam mana jadi ustaz? Belajar ilmu bang, mengaji. Ambil ijazah semula pendidikan Islam. Walaupun ada ijazah engineering, ambil semula. Kemudian sambung pula master dalam kaunseling Islam. Kemudian sambung PhD bang. Ni mengaji Islam, mengaji. Dulu engineer. Saya dulu guru fizik. Tuan-tuan tengah heran. Cakap agama. Ayah saya kata apa? Kamu cari dunia, akhirat lari. Cari akhirat, dia kata dunia datang. Saya berhenti kerja. Jadi engineer berhenti. Pergi mengaji agama. Mengaji agama. Umur 26 tahun. Cari akhirat. Rupanya dunia datang. Cari akhirat. Umur 26 tahun. Anak 3 orang. Ni, ayah saya pegang tangan. Ni, duk cari dunia ni. Ni, cari akhirat. Saya kata cari macam mana? Pergi belajar bahasa Arab. Umur 26. Belajar bahasa Arab. Saya tahu bahasa Arab apa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. La hawla wala. La ilaha illallah. Itu aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ali tak tahu. Ni, suruh mengaji bahasa Arab. Umur 26. Anak 3 orang. Kahwin muda. Umur 20 kahwin dah. Tak tahu nak buat apa kahwin dah. Saya pergi pasar malam, tuan-tuan. Tengok buku dia orang jual. Nak beli kuih lupis, dia cerita dalam YouTube, pegang. Tengok. Raksun, dia buat anak panah. Raksun kepala, sya'run rambut, ainun mata, amfun hidung, uzunun telinga, sinnun gigi, asanun gigi-gigi. Raqabatun tengkok, lihyatun janggut, yadun tangan, rijlun kaki. Stadion tetek, markazun pusat. Markas tu pusat. Kan? Saya pun hafal. Satu malam saya hafal 3,000 kalimah. Hafal. Esok pula pergi cari. Madrasatun sekolah, misbahun lampu, mirwahatun kipas, mukayif aircon. Amudun tiang, zujajun cermin, nafizatun tingkap, babon monyet, babon pintu. Kan? Rijalun lelaki, rijlun kaki, rijalun laki-laki. Kan? Nisaun perempuan, pondan. Tak ada. Saya hafal bang. SPM 10A. Hafal bagi saya mudah. Hafal apa-apa dah boleh? 3 bulan hafal bahasa Arab. Bang, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Nak ubah, nak jadikan dunia di tangan. Ni, hafal 3 bulan. Habis-habis dah boleh. Ayah
ajar sikit kawaid bahasa Arab, dia ajar saya. Macam mana nak i'rab. Kalau siapa boleh i'rab, orang baca Quran, kita tahu dia salah. Kita tahu dia salah barang. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kita tahu dah kaedah dah. Dia sebut silap, makna berbeza. Kita tahu baris dia macam mana. Sebab i'rab. Ayah saya ajar i'rab sebulan. Boleh tulis, boleh baca, boleh i'rab. 4 bulan belajar bahasa Arab. Pergi daftar, ambil 4 sanawi di sekolah Dairatul Ma'arifil Wataniyah. Pergi daftar. Saya umur 26, pakai baju sekolah. Pelajar tumpang ambil CJ Tinggi Agama, duduk belakang sekali. Anak saya di luar, duduk lari. Bini saya jaga. Yang depan ni semua budak-budak sekolah tu. Pengawas masuk. Saya dengan janggut tu. Encik, waris tak boleh tunggu dalam kelas, dia kata. Dia kata saya waris. Saya kata saya bukan waris, saya pun nak periksa juga. Tua-tua pun periksa, kan dia kata. Tu dia kata saya tu, semangat bang. Sebab tu hidup kena korban dalam nak berjaya. 26 umur. Saya periksa 20 subjek. Alhamdulillah, semua dapat mumtaz jayyid jiddan. Pergi balik ayah, alhamdulillah ya, dapat jayyid jiddan. Pangkat 2. Dia kata hebat kamu. Mengaji 4 bulan jayyid jiddan. Aku 7 tahun mengaji. Makbul. Pangkat 4. Pergi mengaji lagi. Ambil diploma bahasa Arab. Tuan-tuan. Sebab tu hidup kita ni kalau nak berjaya, nak akhirat, nak ilmu, nak buat jadi baik. Sebab itulah kena korban apa saja. Kalau tidak, tuan-tuan tak akan dapat capai. Tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu anak-anak muda ni, alhamdulillah lah. Anak-anak muda 9 lebih lah. Anak-anak muda ni alhamdulillah, tengok. Dulu ni dia orang susah nak datang lah. Tengok. Saya nak tanya betul-betul, siapa yang 40 ke bawah? Cuba angkat tangan, 40 ke bawah umur dia. Orang muda ni, 40 ke bawah, 40 ke atas? Ramai. Tambah banyak ni, alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, gabungkanlah anak muda, orang yang lama ni. Sebab apa? Orang yang lama panjang umurnya, kalaulah dia zikir la ilaha illallah 1 hari 10 aja. Ketika umur 20 tahun, sekarang umur 60 tahun, dia jamin syurga Allah. Pakcik-pakcik jamin syurga Allah. Kalau 10 ya, umur 20. Kira tengok berapa ratus ribu. Nabi kata siapa 70,000 sebut la ilaha illallah, jamin syurga. Pakcik-pakcik jamin syurga. Wahai orang muda, kita tak tahu lagi. Mereka jamin syurga Allah. Kalau buatlah. Kalau tak buat, tak tahulah. Sebab tu, ini peluang yang ada. Korbanlah. Sebab nak buat ibadat ni, kena korban. Nak sembahyang tahajud, kena korban. Kena bangun. Nak ambil wuduk, nak sejuk, kena bangun. Nak mengaji, kena bangun. Nak datang masjid ni, semua ni kena semangat. Kena korban bang. Kalau tak korban, tak boleh. Saya sanggup korban gaji tuan-tuan. Daripada gaji 4,000, berhenti. Gaji 500 seorang guru. Rupanya cukup. Sebab apa? Berkat. Jadi insyaAllah, cari dalam hidup kita ini keberkatan. Korbanlah apa saja. Tapi korban itu biarlah kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tuan-tuan, buatlah. Korban ni. Korban juga. Ni, masjid ni berapa ekor lembu? 10. Okey tu. Saya pergi masjid malam di mana tu? Berapa ekor lembu? Semua jawatan kuasa. Tunduk habis. Rupanya tak ada seekor pun. Ingat bang, buatlah. Sebab buat tu, orang yang datang tolong dapat pahala. Pegang tali dapat pahala. Ada seorang tengok, masuk syurga juga. Malaikat tanya, kenapa masuk syurga? Aku tengok ya, taik kena aku. Rupanya kena taik pun masuk syurga juga. Sebab ini hubungan silaturahim lah. Ni, kita nak cantum macam mana? Ni masa ni lah kan. Tuan-tuan ingat ni, kalau kita jumpa tak? Tak jumpa. Tapi sini jumpa semua. Tuan. Dalam masjid ni kita boleh jumpa. Semua dah pencen betul tak? Masa mana lagi? Masa ni lah. Sambil duduk sembang untuk Allah Akbar. Macam mana dah? Aku ni. Kalau umur 50, tuan-tuan, apa yang kita bicara? Semua cerita sakit lah. Hang sakit apa dah? Betul tak? Umur 50 cerita sakit dah. Saya jumpa kawan saya. 6 orang mati lah. Tanya abang. Hang kena apa? Aku 3 serangkai. Yang seorang tu, aku lagi teruk 5 serangkai. Cerita tu lah. Kalau umur 40 tu cerita rumah dekat mana, anak berapa orang,
Kita kalau umur 50 ni nak 60, kalau 80 tu tak cerita apa dah. Memang senyap terus tuan-tuan. Kalau 80. Tapi kalau 50, 60 tu cerita sakit apa, Allah biasa. Tapi kalau 80 tu, ayah saya 83, dia pergi tuan-tuan rumah Kenuri, tak cakap apa. Saya tanya ayah, kenapa tak join? Nak join macam mana kawan yang sama dengan aku? Semua dah tak ada, dia kata. Semua mati habis dah, dia seorang kan, 83. Mati habis dah, kawan-kawan nak sembang macam mana? Kita umur 40, takkan nak pergi, ayah, lama, kecil, lama, takkan nak buat macam tu. Dia 80. Kita pun, Assalamualaikum, hormat dia. Dia, ya, tuan. Dia kata, satu hari dia aku pun tak ada dah. Dia mula dah. Ayah, mak saya baru meninggal, baru 10 bulan. Duduk seorang-seorang sekarang. Saya kata, ayah, tak mau kau cari mak baru. Aku tak mau. Aku tetap dengan mak hang. Orang lelaki tu, tak pernah jumpa lagi macam tu. Saya kata, ayah tak mau. Tak mau! Ayah saya garang. Baru ni tuan-tuan, sebelum hari raya, ayah puasa, ada seorang perempuan berkenan dengan ayah saya. Umur 62. Dia tulis surat. Dia kata, tolonglah propose kat ayah. Saya pun, ayah, ada apa? Ada seorang perempuan ni, dia berkenan. Aku tak mau! Aku tetap dengan ayah hang, dengan mak hang. Dia suka kat ayah. Aku tak mau! Ni dia bagi gambar, ayah tak nak tengok. Aku tak mau tengok! Ni tak mau! Betul? Tak mau sudah balik. 3 hari, dia datang rumah saya, ketuk pintu. Hei! Ada apa ayah? Gambar ada lah gambar. Tak boleh pakai tuan-tuan. Orang lelaki. Tak mau, celapak macam rimau. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, Masya Allah, semoga ada kebaikan pertemuan kita. Saya mohon maaf lah, kadang suara saya lain lantang sikit. Kadang ada yang terasa hati, minta maaf lah. Orang utara ni nampak macam kasar ni, paling lembut tuan-tuan. Jadi insyaAllah, semoga ada kebaikan. Siapa yang nak buat program, saya ada Mahat Tafiz. Pakcik-pakcik, jomlah duduk tempat saya. Mahat Tafiz saya, abang kita dah pergi baru ni. Kan? Ada kolam renang, ada chalet, 16 chalet. Boleh duduk 300 orang. Sekarang nak bina pondok-pondok orang tua-tua. Bukan pondok, chalet orang tua-tua. Ada kolam renang, ada chalet, ada gelanggang badminton 2 kali masjid ni. Ada gelanggang futsal, ada kafe, ada tempat memanah archery, ada kuda. Tuan-tuan pergilah buat 1 hari 2 malam. Macam esok minggu depan, daripada Kota Raja datang pagi, dia orang duduk sampai petolak hari Jumaat petang, duduk tempat saya. Pagi saya akan atur pergi dekat An-Nahdah Ustaz Muttalib Ma'ruf. Kuliah ada 10,000 orang. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ustaz Muttalib Ma'ruf. Dia ada Mahat Tafiz, ada hotel 4 star. Hotel. Pergi kuliah tempat dia. Lepas tu petang tidur tempat saya. Lepas tu kita akan atur pergi Darul Hadis. Ni tempat-tempat Mahat Tafiz hebat-hebat ni. Lepas Darul Hadis kita pergi tempat Ustaz Sobri Arsyad, Mahat Dakwah Ad-Dakwah. Lepas tu tuan-tuan boleh buat program tempat saya. Lepas tu pergi dekat Matin, Ustaz Yusaini. Ni semua ni Mahat Tafiz yang hebat-hebat ni. Sekarang ni orang nak nampak Mahat Tafiz, beli rumah kedai, kutip derma. No way man. Pergi Mahat Tafiz saya, ada kolam renang. Ada chalet, boleh duduk 300 orang. Ada kafe. 4 star, bukan 5 star. Dalam kampung. Ada western, semua ada. Dalam kampung. Baru ni JKK Bukit Tinggi datang. Assalamualaikum Ustaz. Kami datang JKK 40 orang. Ustaz, sampai kami nak duduk chalet Ustaz. Nak mandi kolam renang. Saya buat kuliah sikit. Malam tu sampai kami nak makan lamb chop. Minta lamb chop. Turun tuan-tuan, kita prepare lamb chop. Rupanya semua chop tak ada. Gigi tak ada. Saya kata ni nak makan tu nak. Dah kami ingat lamb chop tu nasi. La ilaha. Dia ingat lamb chop tu nasi. Lah kali nak bau tak tukar nasi goreng. Lah kali buat nasi goreng. Teruk betul lah. Ada semua. Pergilah buat ni. Pergi 40 orang pergi tengok Mahat Tafiz yang hebat-hebat ni. Nah, kita ada program ziarah. Seronok tuan. Saya ada baru ni kena banjir kan. Sahabat dari sini pergi. Seronok. Ni insya-Allah buatlah program pergi sana. Jadi terima kasih banyak-banyak. Siapa nak bantu saya tak kutip derma. Belilah produk saya dekat depan kereta tu.
Siapa yang sakit lutut kan, sakit betis, sakit urat, saya buat ada satu produk nama dia As-Sofa Gel Gold, RM50 dah. Belilah untuk sapu betis, untuk nak berjalan bagi sedap sikit lah kan. Siapa sakit urat pinggang, aduh, RM50. Dan kakak-kakak makcik ni, baby cushion ni pakai, muka jadi cantik. Seorang pakcik beli, dia water base, anak saya buat. Jadi pakailah bedak tu, dia exhaust minyak. Ada RM50 beli kat luar tu. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Maaf ambil masa panjang, tuan-tuan, 9.30 dah. 2 rakaat pantun, dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang, makcik di belakang, bye-bye. Abang semua, pakcik semua di depan. I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.